Saya ingat mungkin juga kalau anda ada komen-komen ataupun soalan yang boleh diutarakan, boleh utarakan kepada kami, insyaAllah kita akan respon kepada soalan-soalan anda. Cuma saya terfikir kat Ustaz, bila Ustaz sebut tentang satu lagi adalah riak berkenaan dengan harta kan. Contoh ada orang yang dekor-dekor rumah, dia tunjuk dekor kesebab macam ni. So adakah itu dikira riak juga Ustaz? Dia dekor rumah, dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk cara lain. Okey. Kan, betul lah. Dia tunjuk DIY. Macam mana dia dekor rumah. Kan, dia macam dia buat. Okey, mula-mula saya ukur, kemudian saya pilih cat ni nombor sekian. Tu tak apa, sebab dia nak tutorial, dia nak ajar. Kan, tutorial ajar. Ini bukan ataupun kalau dia pakai ID, lepas tu dia tunjuk okey, yang ni ID ni, lepas tu dia ceritalah okey, yang ni sama dengan color ni sesuai dengan color ni macam ni, pilihan apa semua. Macam tu okeylah. Sebenarnya dari sudut nikmat-nikmat Allah ni, ada satu ketika kita boleh tunjukkan, zahirkan atas nama kita bersyukur. Kan, syukur kepada syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat tu lah, atas usaha kita dan sebagainya. Maka satu segi tu kena cara yang betul lah. Kan, sebagai satu cara kita nak tunjuk bahasanya kita ni suka dengan situasi yang Allah Ta'ala bagi tu lah. Gitu. Daripada surah Duha ayat akhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kan. Dan nikmat-nikmat Allah tu hendaklah kamu war-warkan sebagai tanda kesyukuran lah. Begitu. Jadi ada cara dia sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan nampak macam obvious sangat. Jangan nampak macam kita ni orang perasan, tengok macam menunjuk. Contoh kita nampak, kita boleh perasan, ni video TikTok juga ni, TikTok lagi. TikTok. Ustaz, bagi contoh Ustaz. Apa? Seorang anak ni dia rasa sangat seronok, sangat happy, bisnes berjaya sehingga dapat menghadiahkan kereta pada ayah dia. Okey, ni banyak orang buat ni, ramai orang buat. Walaupun dia memang untuk konten TikTok dia, tapi kita tahu dia memang betul-betul ikhlas untuk hadiahkan sebuah kereta pada ayah dia. Walaupun cara dia dapat kereta tu terserah pada dia lah, dia hutang ke, dia pinjam ke, hanya Allah Ta'ala yang tahulah. Cuma kita dapat lihat keikhlasan dia memberi hadiah kepada ayah dia tu. Gitu. Itu daripada cara dia buat lah. Tapi kalau macam video bagi duit segenggam tu, nampak sangat lah kan. Benda tu boleh je transfer je lah, nak bagi duit banyak-banyak. Kenapa nak duit 2-3 ikat macam tu kan. Jadi kita kena menunjukkan satu persepsi yang baik, walaupun kita nak menunjukkan satu kesyukuran atas nikmat yang Allah bagi. Begitulah. Tambah pula kebaikan ni, sebaiknya kebaikan tu kepada ahli keluarga terdekat dulu. Sebab kebaikan pula kena bagi orang terdekat lebih utama daripada orang lain. Itulah. Itulah cerita kita pasal riak di media sosial ni. Tuan-tuan boleh komen lah nanti cerita kita ni. Tapi itulah banyak isu dari media sosial ni. Itu cerita riak. Boleh cerita yang lain lagi ni. Belum cari cerita mendedahkan aib. Belum cerita lagi menipu dalam perniagaan dalam media sosial kan. Menipu memanglah kan. Maknanya dengan apa istilahnya marketing, tetapi rupanya menipu dalam perniagaan. Macam saya tengok tu nak tunjuk bisnes berjaya, tunjuk kereta. Kereta mewah. Itu zaman bila tunjuk kereta mewah kan. Zaman tak ada Facebook boleh lah buat kan. Zaman sekarang kita sewa je kereta apa mewah. Audi Mustang sewa je 2 hari boleh. Macam tu. Tapi kita ni mudah tertipu lah. Tak temu yang muda-muda tak pernah tengok orang-orang berduit, kena tertipu dengan kekayaan yang palsu. Mungkin dia boleh sungguh lah, wallahu alam. Cuma benda tu senang dimanipulasi dengan manipulasi. Saya pernah tengok orang macam tu. Memang datang balik kampung kan, naik Mustang, kau naik apa kereta mahal. Saya kata pada isteri saya, senang je nak tahu itu kereta sewa atau bukan kereta sewa. Kereta dia betul. Macam mana? Tengok kat cermin. Kalau ada rotek saja tu sewa lah tu. Kalau kita mesti tampal kan taman kita ke apartmen kita kan.
Balik gua ada Starbucks ke McD ke benda stiker. Ini ada rotek je. Memang sewa lah dapat kan. Sebab kata sewa memang ada stiker tu. Itulah macam tu lah kan. Itu teknik-teknik yang ada betul tak betul lah, tak tahulah. Tapi biasanya macam tu lah. Kecuali lepas ni sewa ambil stiker lain pula tanpa nak tunjuk maksudnya ini bukan sewa. Itu salah pada kita lah, nak menipu atau tidak tu hanya kita dengan Allah sahaja. Tapi kadang-kadang bila kita bincang pasal riak di media sosial ni, sebenarnya isunya adalah sekarang ni rasa macam satu penyakit hati sebenarnya yang berlaku di kalangan kita kan. Maknanya dalam bahasa yang mudah, apa saja benda kita buat nak jadikan konten. Apa saja benda yang kita buat nak jadikan konten. Masak pun jadikan konten, makan nak jadikan konten. Nasib baik berak. Terbuai air tak jadi konten, kacau. Saya dia sebenarnya dia ada satu istilah psikologi dia. Kalau saya ingat lagi saya punya pensyarah dia disebut sebagai macam contoh kan Mak Rempit. Kenapa Mak Rempit ni dia suka Enzo kuat satu, kemudian dia suka wheelie motor kat tengah orang Superman ke apa kan. Kenapa? Dia ada satu istilah pertama disebut sebagai penonton anganan. Dia berangan yang orang semua tengok dia apa yang dia buat. Dia peran santan lah ni. Peran santan lah. Dia perasan orang tengok dia. Sebab dia buat benda tu sebab dia rasa semua orang tengok dia. Bila dia lalu semua orang tengok dia. Kesiannya dia. Sebab itu menyebabkan memang tahap mungkin level paling tinggi lah, level Maulana kan. Maknanya bila dia buat benda tu dan dia rasa orang tengok, jadi dia terus buat benda tu. Sebab tu dia buat, dan dia buat kalau tengok dia satu kawasan yang memang sesuai untuk dia buat lah. Yang kedua, dia buat kawasan ada orang. Dia tak buat seorang-seorang tengah padang, tak ada orang. Yalah, sebab tu dia tak sewa wanita. Tak sewa wanita. Kenapa tak wanita? Tak ada orang, tak ada penonton, siapa nak tengok? Itu satu. Yang kedua, dia ada disebut istilah sebagai dongeng peribadi. Dongeng peribadi. Dongeng peribadi. Maksudnya? Dongeng peribadi ni macam mana pula? Dongeng peribadi ni, Mak Rempit ni kalau dia buat sesuatu tu, kenapa dia berani wheelie apa semua buat dengan berbahaya? Sebab dia rasa yang dia tidak akan aksiden. Dia rasa dia tak akan aksiden. Dia confident dia tak akan aksiden. Aksiden tu semua orang lain. Dongeng peribadi. Benda ni mustahil berlaku pada aku, semua akan berlaku pada orang lain saja. Hanya dia rasa dia lah the best driver, the best rider lah. So saya ingat mungkin dalam isu riak di media sosial ni juga sebenarnya ada kemungkinan yang bahawa kita akan rasa bila kita post semua orang akan tengok, semua orang akan hargai like. Yalah, dah ada 5,000 friend, dia ingat 5,000 tu tengok. Mana ada macam tu. Sebab itu jangan bila lepas dia post dia tengok, lepas dia post dia tengok. Kan dia tengok sekarang ni kat mana, setakat ni kat mana. Jadi dan bila tak di-post pula ada satu masalah lagi. Pertama dia selalu post, yang kedua bila tak di-post apa perasaan? Dia rasa bila buat sesuatu, contoh kan, bila buat sesuatu tu katakan dia sedekah pada orang. Kan? Sebelum ni post. Kalau dia tak post dia rasa terlupa nak rakam contohnya. Yang kena buat sekali lagi. Kena berlakon pula. Cari balik kan contoh. Tapi saya nak cerita itulah, maknanya dia membentuk satu penyakit hati lah. Apa tadi yang mula-mula angan apa? Penonton anganan. Ya tu ada. Kita perasan, maksudnya orang membaca kita punya konten ataupun melihat konten kita. Kan nampak tak punya proses tu berlaku. Kemudian kita pun perasan juga kita ni memang baguslah apa-apa hal kan. Tapi yang itulah penonton angan. Dan dia boleh bawa pada isu kesihatan mental pula. Ustaz, bila tahu? Apabila benda yang berlaku tu tak seperti mana yang diharapkan. Dia stres pula dah. Dia akan stres lah. Contoh, benda yang sepatut dia rasa benda viral, tak viral. Jadi terpaksa dia buat reka benda lain yang mengarut pula. Jadi dia akan jadi stres, dia akan mungkin katakan banyak kali dia buat tak jadi. Mungkin depres. Mungkin dia dah buat lawa-lawa, dia dah cantik kan, dia dah buat macam-macam make up tebal-tebal, tak viral juga. Kawan sebelah muka pecah rumah tak siap pun. Kan? Tapi punya viral. Dia akan stres juga. Pula dah. So itulah penyakit, banyak isu kesihatan mental dalam media sosial ni sebenarnya satu benda yang besar. Jadi orang riak tu ada masalah juga tu. Sebenarnya dia boleh membawa kepada masalah lain lah. Boleh membawa tu yang jadi konten yang mengarut tu. Konten sampai bersama dengan suami rakam pada masuk dalam grup WhatsApp sebagainya. Konten dah sampai tahap mengarut lah, menjual bahan-bahan
jual ubat kuat lelaki, tapi perempuan jual dengan gaya Ha. seksi dan sebagainya. Dia pula promosi kan. Macam dia faham pula. Kan. Jadi itulah membawa kepada benda-benda yang tidak berapa elok lah dalam perniagaan, dalam bisnes, marketing dan sebagainya. Jadi kita kena luruskan supaya otak kita tu betul setting dia. Betul setting dia lah. Betul-betul kena buat kursus pula pada orang macam ni. Tak, saya rasa betul juga kita buat nak tanya sikit ni pun sebenarnya penting juga untuk kita terangkan isu-isu yang sebegini yang mungkin tak ramai orang nak sentuh. Kan? Tak ramai orang nak sentuh satu. Yang kedua, tak ramai orang berani sentuh. Kan? Apatah lagi mungkin akan berdepan dengan influencer yang akan bising, Mana influencer yang cari pasal buat benda ni. Lepas tu follower pula ikut lah. Penat ni. Kan? Follower dah ramai. So dia pun buatlah konten-konten yang tak bagus sehingga follower pun tiru dan sebagainya. Itu yang timbul macam-macam konten yang tak berapa elok tu. Kan? Hendaklah cerita pada ni. Betul lah. Sambung ke depan lah. Sambunglah. Jadi saya ingat kalau mungkin anda saya rasa perbincangan pada malam ni saya rasa sangat-sangat detail dah sebenarnya dan sangat-sangat mendalam dah sebenarnya, dan mungkin anda yang baru tonton boleh ulang balik nanti, boleh tengok balik dan perbincangan isu riak di media sosial ni. Saya mungkin mengharapkan juga para asatizah di luar sana, para ulama untuk sebut juga benda-benda ini sebab saya rasa kena sebut. Saya rasa mungkin setengah orang menganggap benda ni simple, tak penting sangat, tapi pada saya apa yang kita bincang hari ni dia sebenarnya akan membentuk generasi pada masa akan datang. Jangan ustaz pula terlibat dalam hal ni. Itulah satu part lagi kan. Macam cari pasal juga. Nanti pakai serban seluar pendek pula kacau lah. Nak konten power. Dan saya bimbang satu masa nanti live sewaktu tahajud menjadi sesuatu yang biasa pada suatu masa nanti. Yang live pun dia wajib. Kacau. Amal soleh kan. Amal soleh. Ni saya pun dia wajib. Kacau lah macam tu. InsyaAllah. Okay. So kalau ada soalan ataupun pertanyaan mungkin boleh WhatsApp pada kami atau boleh hubungi kami lah. Tulis di Facebook dan sebagainya. Boleh DM, boleh Messenger, boleh PM. Boleh PM Ustaz. Ada cadangan tajuk untuk kami bincangkan dan ada cadangan tetamu untuk kami bawa, bagi tahu. Sudah panggil PM kacau betul. Tak apa, insya-Allah kita memang Ustaz Saifuddin akan carilah cara untuk hubungi. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, saya tengok Ustaz dah pegang buku tu. Tafsir Tok Guru tu. Apa yang best tu? Tafsir Tok Guru Aziz ni antara buku yang paling laris lah. Buat terbit tahun Januari 2019. 19 balik 2020. Lama sangat. So rasanya dalam 20,000 naskah tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Buku nipis saja. Asalnya daripada 3 audio saja. Audio ni 3 kaset lah. 3 kaset berapa? 3 sesi. 3 sesi kuliah. 3 Jumaat. Jadi surah Al-Fatihah ni baguslah untuk kita telusuri sepanjang Ramadan ni, Ramadan masuk ni, untuk kita hayati bersama maksud di sebalik kata-kata itu dan sebagainya. Jadi ada beberapa kelebihan. Tok Guru ni bila baca tu, ada orang PM saya tadi, saya baca banyak kali Ustaz. Buku tafsir Tok Guru ni. Setiap kali baca dapat maksud, benda-benda baru, maklumat baru, punya insight baru, punya perspektif baru. Sebab Tok Guru ni bila kuliah semua dia masuk semua. Bukan masuk semua macam mana? Maksudnya banyak ilmu yang dikongsikan sebab keikhlasan beliau menyampaikan ilmu kepada awam lah. Sebagai contoh, apabila menerangkan perkataan dalam Quran, Tuan Guru akan cerita maksud perkataan tu dan menceritakan juga tata bahasanya, dari sudut nahunya. Kenapa Quran tu disebut begitu? Kan? Kenapa diberi makna, diberi perkataannya begitu, disusun hurufnya begitu. Diterangkan bagi perkataan yang dipilih lah. Sebagai contoh, saya ambil Al-Fatihah ni macam ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ni Tuan Guru terangkan, dia kata iyyaka na'budu itu, iaitu perkataan sebenarnya adalah na'buduka, kami menyembah engkau. Ayat straight kan. Tapi diterbalikkan, engkau tu tak di depan, iyyaka na'budu. Jadi maksudnya adalah apabila
dia panggil subjek ke predikat dah, tukar dah. Bila ka tadi, engkau tadi berada di depan, orang yang dituju tadi bermaksud memberi satu makna yang khusus, spesifik. Jadi dia kata iyyaka na'budu tu bila terjemahnya hanyalah kepada engkau sahaja. Kena terjemah begitu. Mau kena dengan ayat. Terjemahan detailnya begitu sepatutnya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sahajalah kami mahu menjadi hamba. Jadi Tuan Guru dia terjemah na'budu ni bukannya menyembah. Na'budu ni kami mahu menjadi hamba, mengabdi. Sebab kalau sembah ni kita nampak semayang je. Bila sebut menjadi hamba ni semua segilah amalannya. Tidak semesti semayang. Tidak semata-mata semayang. Itu yang orang kita ni bila masuk bulan puasa tapi tak semayang. Sebab dia sembah tu, dia faham sembah tu dengan pergerakan menyembah, semayang, itu dan sebagainya. Jadi itu antara yang best lah bila baca tafsir Tuan Guru ni. Walaupun kadang-kadang audien tu orang tua-tua tak faham pun cerita nahu Arab ni, tapi diceritakan juga supaya dapat menambah ilmu. Dan mungkin memberi harapan pada membaca sekarang lah, ada ilmu sedikit pada bahasa Arab, bolehlah membaca tafsir Tuan Guru. Dan selain Al-Fatihah ni ada banyak surah lain lah, tuan-tuan boleh tengok di skrin masing-masing lah, dan boleh dapatkan di tafsirtukguru.com. Itu dia. Sangat menarik sebenarnya, dan saya ucap tahniah pada Ustaz Saifuddin lah atas kerja keras selama beberapa bulan juga sebenarnya. Dah baca kan? Dah. Alhamdulillah Cuma tak habis. menyiapkan. Cuma yalah, prosesnya ambil masa lama juga kan.